28 Januari, 25 Januari, dua tarikh ni tak ada makna pun mungkin bagi kita di Malaysia. Tapi dua tarikh ni ada makna yang sangat besar bagi orang yang di Mesir dan pelajar yang pernah belajar di Mesir macam saya. Saya terperangkap dalam satu peperangan kecil pada 28 Januari. Nak dengar lebih lanjut kisah ni, sama-sama kita dengar selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Secawan Kopi, sebuah cerita. Di Mesir, pada 25 Januari 2011, satu gerakan besar telah berlaku. Dan sampai ke hari ini, pada tahun 2021, tahun ke-10, ulang tahun peristiwa tersebut, peristiwa yang dinamakan oleh orang-orang Mesir sebagai Thawrah 25 Yanair ataupun revolusi 25 Januari yang berlaku di Tahrir, yang sebenarnya berlaku ataupun datang daripada pelbagai tempat tapi kemudian kemuncaknya berlaku di Tahrir sebelum akhirnya diketahui oleh seluruh dunia dan menjadi sebab jatuhnya seorang presiden yang lama menjadi pemerintah di Mesir, iaitu Hosni Mubarak. So, apa cerita 25 Januari dan 28 Januari ni? Kalau kita tengok dalam website, hari ini ramai orang mengenang 10 tahun semenjak peristiwa tersebut berlaku. Ada banyak cerita di sebalik tarikh-tarikh ni. Cuma saya nak cerita pengalaman peribadi saya sendirilah. Sebab ketika tarikh tersebut berlaku, iaitu 25 Januari 2011 dan juga 28 Januari 2011, saya berada di Mesir dan especially di Kahirah. Dan pada 28 Januari 2011, hari yang digelar oleh orang Mesir sebagai Jum'ah Al-Ghadab ataupun hari Jumaat Kemarahan, di mana pada hari tersebut itulah dia hari yang semua orang datang, semua orang berkumpul dan start untuk demo di Medan Tahrir di tengah-tengah kota Kahirah itu untuk memulakan desakan untuk menjatuhkan Hosni Mubarak. Pada 28 Januari tersebut, pada hari Jumaat tersebut, Allah takdirkan saya berada di Medan Tahrir tanpa disengajakan. Ada ceritanya. So, pada 28 Januari 2011, saya kebetulan pada hari itu, masa tu masih belajar. Jadi, kadang-kadang kita cuba cari side income. Kita cuba cari duit tambahan dengan buat kerja-kerja yang sesuai lah. Jadi, pada hari itu, saya ambil upah untuk jadi driver. Banyak student-student Malaysia ni, bila mereka ada masa lapang, especially yang ada lesen, saya ada lesen memandu antarabangsa masa tu. Jadi saya ambil upah untuk menjadi driver biasanya kepada pelancong-pelancong yang datang di Malaysia. So kebetulan pada hari Jumaat tersebut, memang saya dah ditempah oleh seorang kawan yang family-nya datang melancong dari Malaysia. Satu family datang. Dan mereka akan menetap di satu hotel di tengah-tengah Tahrir tu. Memang biasanya Tahrir ni kalau di Malaysia macam Bukit Bintang lah. Kan, tempat tumpuan dan tempat hotel-hotel yang 5 star banyak lah kat situ. Hotel-hotel yang standard sikit lah. Kalau keluar daripada situ ada juga kawasan lain ada hotel. Tapi di Tahrir ni banyak hotel-hotel yang standard. So kawan saya ni, family-nya nak check in hotel di Tahrir. Kemudian saya akan tunggu mereka di situ untuk bawa pusing-pusing kota Kairo lah. Yang biasa melancong. So pagi 28 Januari 2011, malam sebelum tu, orang dah start kecoh lah di Twitter. Kalau pelajar Malaysia mungkin tak berapa sedar sebab kita tak adalah masuk sangat ke dalam alam Twitter orang-orang Arab ni. Tapi saya ada perasan sebab saya ada follow lah beberapa jurnalis punya Twitter. Dia orang dah start cakap esok kemungkinan akan berlaku macam-macam. Sebab orang dah start mobilize, orang dah start digerakkan untuk ramai-ramai ke Tahrir. Masa tu saya pun tak berapa faham sebenarnya sebesar mana benda ni akan jadi, kan? Siapa yang mobilize jadi ke benda ni? Sebab di Mesir ni sebelum-sebelum tu pun ada macam-macam demo nak buat, tapi akhirnya dia habis gitu je lah, kan? Bersurai macam tu je. Ada orang kena tangkap dan sebagainya. Tapi kali ni nampaknya serius sebab ada beberapa peristiwa sebelum tu, kan? Peristiwa Khalid Said di Iskandariah, kan, penangkapan dan mungkin pembunuhan lah seorang remaja di bawah polis Mesir ketika itu. Dan sebelum tu pula ada di Tunisia, kan, ada orang yang membakar diri dia tu sebab dah tak tahan dengan kemiskinan. So ini semua cerita-cerita awal masa nak berlakunya apa yang kita hari ni gelarkan sebagai Arab Spring. Jadi masa tu tak ada lagi istilah Arab Spring, tak ada lagi istilah
revolusi Tahrir dan sebagainya. So kita tak expect sesuatu yang besar akan berlaku pada hari tu. So saya bangun pagi seperti biasa, saya pergi ambil kereta dan bersiap-siap untuk hari yang panjang sebab nak bawa ada family pelajar Malaysia datang ke Mesir untuk melancong di sekitar kota Kairah lah, pusing-pusing Kairo lah. Cuma saya pelik, masa saya keluar daripada rumah dan start bawa kereta nak pergi ke tengah-tengah Tahrir, saya perasan line telefon saya dah tak ada. Line telefon dah tak ada. So alamak, macam mana nak call ni member dekat tengah-tengah Tahrir tu. So saya pun tak tahu exactly bila family dia akan sampai daripada airport ke Tahrir. Saya pun tak tahu bila dia exactly akan ada di situ, kan. Saya decide untuk saya pergi je. Saya pergi je dulu ke airport untuk ambil family dia bersama dengan kawan saya ni, dan kemudian kita pergi je ke Tahrir. So masa ni tak ada line pun tak adalah isu sangat, sebab zaman ni masa tu boleh kata tak adalah terlalu, kita ni terlalu depend kepada WhatsApp, Telegram macam hari ni semua kan. So kita punya arrangement biasanya dah buat awal lah kan, maknanya malam sebelum tu ke sehari sebelum tu kita dah arrange dah apa nak buat esoknya. Jadi saya dengan kawan saya ambil family mereka di airport dan pergi ke Tahrir, bawa masuk check-in hotel. Cuma masa check-in tu orang yang di hotel tu sendiri dah macam bagi warning. Dia cakap dengan saya, engkau betul ke nak keluar ni? Sebab saya beritahu dekat orang ni, kita nak check in sekejap, nanti lepas ni kita nak keluar balik pusing-pusing, sightseeing lah kan, pusing-pusing Kairo. So orang tanya, kau betul ke nak keluar ni? Kau tak dengar ke apa jadi hari ni? So saya pun pelik lah, apa jadi hari ni? Hari ni dia kata lepas solat Jumaat akan ada demo macam-macam ni. Aku dah dengar orang keliling-keliling ni. So orang ni mungkin neighborhood dia dah tahu dah cerita. Aku dah dengar daripada orang keliling-keliling ni, hari ni memang akan jadi huru-hara. So aku nasihatkan kau tak payah keluar lah, kau duduk je hotel hari ni. Sudah kan. Jadi dah kacau lah plan kan. Saya sendiri pun takkan saya nak duduk hotel dengan family kawan saya ni. Family dia tak apalah nak stay kan. So kami decide untuk tunggu je lah dulu kat hotel tu, tengok apa jadi. Kalau katalah demo tu kemudian berakhir dengan baik apa semua, baru kita keluar lah. So tunggu, lepas solat Jumaat dah start dengar kecoh. Dah start dengar kecoh di setiap lorong-lorong di Tahrir. Dah start dengar kecoh, jeritan-jeritan meminta rais ataupun presiden letak jawatan kan, dan membebaskan Mesir daripada kediktatorannya. Itulah antara saya ingat slogan-slogan yang ada pada hari Jumaat tu. So kami dah start ada rasa cuak-cuak sikit kan. Saya pun jeling-jeling kereta kat luar takut rosak dan sebagainya. Kawan saya dah lagi risau. Dia kata, ni kalau makin teruk takkan family dia nak terperangkap di Tahrir ni sampai bila-bila kan. So kami kena buat decision yang cepat. Adakah nak stay di Tahrir dan take the risk, ambil risiko terperangkap dalam situasi tu, dan tak ada siapa tahu maknanya demo ni akan berakhir bila. Bila tanya orang hotel pun dia kata, aku pun tak pernah tengok macam ni, aku tak tahulah bila akan berakhir ni. So adakah nak stay di Tahrir ataupun kami kena segera bawa lari ataupun selamatkan family kawan saya ni pergi ke kawasan tempat tinggal kami kan, tempat tinggal student di Madinat Nasr, iaitu satu kawasan yang terletak lebih kurang saya rasa 15 km, 20 km kot, mungkin tak sampai 15 km dari Tahrir. Di situ kawasan yang mungkin bukan hotspot lah, bukan tempat yang banyak demo macam di Tahrir ni, dan kebanyakan kami student duduk di situ. So akhirnya kawan saya ni disebabkan dia takut lah family dia ni terperangkap di situ selama-lamanya, kami decide untuk pergi juga ke Madinat Nas, tempat tinggal kami, dan bawa family dia semua pergi menginap ataupun bermalam di sana, and instead of duduk di Tahrir dan terjebak dalam risiko terperangkap di Tahrir. Cuma kat sini masalahnya, saya tak tahu boleh ke tak nak drive kereta ni. Sebab kalau ikut situasi macam ni, biasanya akan ada banyak roadblock dan kita pun tak tahu kat mana jalan-jalan yang ada demo-demo sampai tak boleh nak lalu. Masa ni tak ada Waze, masa ni tak ada Google Map, memang purely ingatan saya je lah. So saya pun masa tu tidaklah terlalu arif dengan jalan-jalan di kota Kairo, di Kairah. Biasanya pergi ke Tahrir dan balik daripada Tahrir itu kita tahu 1-2 jalan yang biasa sahaja. So kalau kata ada blok, kita tak tahulah apa jalan alternatif kan. Tapi kawan saya kata please bawa juga family dia. So saya pun kesian, jadi saya pun kena balik juga macam mana pun. Jadi saya decide untuk
Tak apalah, we take the risk untuk kita cuba perlahan-lahan cari jalan mana yang boleh lalu. So kita orang semua naik kereta, dan elok je start enjin, jalan sikit je, keluar sikit ke jalan besar. Hotel ni dia dalam sikit lah, dia not exactly dekat main road. So bila kita keluar je ke jalan besar, terus nampak orang dah start baling molotov cocktail, maknanya botol-botol yang orang baling meletup, puff, keluar api kan. So memang berasap literally penuh depan kereta ni. Saya masa tu dah kaku kan, pegang steering kaku, nak teruskan driving ke tak ni kan. So yang kawan sebelah ni push, oi bawa cepat lari pergi tempat lain. So saya pun main pusing je, mana-mana jalan pusing. Memang literally pakai insting je lah kan, nak cari ke arah kawasan yang kami nak pergi ni. So memang setiap jalan yang kami lalu akan ada orang berlari-lari kat depan, dan akan ada letupan di kanan dan di kiri, akan ada asap dan sebagainya. Memang nampak lori polis passing through kan, orang lari, ada yang dah terjatuh kat jalan, dan kami bawa kereta meredah semua ni. Semua orang memang tengok kereta kami ni, sebab tak ada orang lain yang drive kat jalan-jalan macam tu. Semua orang pelik. So nasib baik sampai ke satu tempat, kami nampak ada ramai orang tengah tunggu bas. Agaknya diorang ni pun orang yang sepatutnya bekerja, Jumaat tak kerja kan, mungkin diorang ni ada urusan dan nak segera lari ke tempat lain jugalah kan. So saya fikir masa tu, kalaulah kita boleh ambil seorang orang Arab Mesir yang tahu jalan, kita tolong bawa dia pergi ke tempat dia nak, dan kemudian kita pun boleh keluar daripada kawasan ni dengan betul lah jalan tu. So saya berhenti dan saya pick up seorang Arab Mesir, dan saya tanya dia nak pergi mana. Kebetulan dia pun nak pergi ke kawasan yang tak jauh daripada Madinat Nas. So kami bawa dia dan dia tunjukkan jalan. Tapi memang dalam keadaan yang sama macam tadi, meletup sana sini dan banyak roadblock. So akhirnya dipendekkan cerita, kami sampailah juga di Madinat Nas lebih kurang dalam pukul 6 petang. So bayangkan daripada waktu solat Jumaat, lepas solat Jumaat pukul 2 macam tu, 2.30 macam tu, lepas solat Jumaat, pukul 6 petang tu baru kami sampai di Madinat Nas, yang jaraknya sebenarnya tak sampai 20 km pun daripada Tahrir. Seingat saya lah, biasanya kalau kita naik kereta pun 20 minit, 25 minit macam tu je, kalau tak jam lah kan. Tapi ni dah ambil masa 3-4 jam. So kami berhenti di satu restoran untuk makan, sebab family dia tak makan apa-apa lagi. Jadi ketika kami makan tersebut, kami tengok berita di TV dan dah mula kelihatan kereta-kereta kebal dah turun di jalan-jalan utama di Medan Tahrir. So dan tak berapa lama lepas tu, 15 minit lepas tu, kami tengah makan juga, nampak di berita telah diumumkan bahawa perintah berkurung telah diisytiharkan, Hazrut Tajawul. Dalam bahasa Arab disebut Hazrut Tajawul, larangan untuk keluar kan. Perintah berkurung telah dikuatkuasakan, bermula petang tu sampai ke malam. Jadi family kawan saya ni dah jam lah kepala, barang semua dekat hotel tadi. Sebab tadi kita keluar tu memang literally selamatkan diri je, dengan harapan esok suasana akan reda, boleh balik ke hotel tu. Sebab dah bayar, hotel tu dia dah tempah mungkin 4-5 hari macam tu, takkan nak burn macam tu je kan. Jadi dia biar dulu barang, nak lari selamatkan diri je dulu. Tapi bila dah keluar polisi berkurung ni, perintah berkurung, memang jam kepala lah. Maknanya tak tahulah bila boleh keluar balik kan. Dan kami kena segera cari tempat untuk bermalam pada malam tu, dan tak boleh keluar ke mana-mana dah kan. So memang literally tak ada pilihan. Habis makan, saya terus bawa family kawan saya ni ke hotel yang terdekat. Saya carikan hotel yang okey sikit untuk family dia, dan saya nasihatkan duduk dulu bermalam di sini. Tak apalah, bayarlah sikit kan, demi keselamatan. Tak ada siapa sangka benda ni berlaku kan. Nanti kita fikir kemudian lah macam mana nak ke sana balik untuk ambil barang-barang tu. Jadi lepas saya hantar family dia balik, dan saya pun kemudiannya balik ke rumah, barulah saya sempat balik tengok berita. Rupanya memang macam-macam benda dah berlaku hari tu, dan polis telah pun dikerahkan keseluruhannya, termasuk dengan tentera sekali, untuk turun mengawal arus protes yang nak minta Presiden Hosni Mubarak ni turun. Jadi itu semua berlaku pada 28 Januari pada hari Jumaat yang digelar sebagai Jum'ah Al-Ghadab kan, Friday of Anger. Dan selepas tu sebenarnya memang Mesir berada dalam satu tempoh yang sangat genting. Memang diperintahkan darurat berkurung. So kami semua pelajar-pelajar Malaysia tak boleh keluar, dan kami hanya follow berita daripada TV, daripada internet dan sebagainya. Apa yang berlaku lepas tu basically ialah arus protes tersebut semakin dahsyat.
pada kemuncak dia berjuta-juta orang berkumpul di Medan Tahrir. Boleh tengok dalam Google, dalam internet ada gambar dipenuhi. Dataran Tahrir ni besar juga, lagi besar saya rasa daripada dataran Merdeka tu. Kawasan dia tu campuran kawasan bangunan dan sebagainya, lagi besar. Jadi penuh banjir dengan manusia. Saya rasa memang sampailah juta-jutaan manusia turun ke situ. Dan pelajar Malaysia pula akhirnya diarahkan untuk dievakuasi, evacuate dalam satu ops yang dinamakan Ops Piramid. So Kementerian Luar telah melaksanakan satu Ops Piramid untuk menyelamatkan pelajar-pelajar Malaysia yang terperangkap di Mesir, khususnya yang berada di Kota Cairo lah. Dan kami semua, itu cerita lain lah, akhirnya kami semua dibawa pulang ke Malaysia untuk diselamatkan. So saya sendiri dalam proses evakuasi tu yang ambil masa lebih kurang seminggu juga, sebab kami transit dulu di Jeddah sebelum nak balik ke Malaysia dan sebagainya. Saya sendiri bila saya akhirnya dapat flight daripada Jeddah balik ke Malaysia, elok je saya touchdown di Malaysia, akhirnya terpaparlah di berita Hosni Mubarak meletak jawatan setelah saya rasa 2 minggu. 2 minggu selepas daripada Jumaah Al-Ghadab tadi, 28 Januari tu. 2 minggu selepas tu barulah Hosni Mubarak meletak jawatan, dan seluruh Mesir meraihkan kemenangan apa yang mereka namakan kemudiannya sebagai Revolusi Tahrir. Malangnya kebebasan, malangnya demokrasi. Mereka akhirnya lepas Hosni Mubarak turun, segeralah dilaksanakan apa yang mereka panggil sebagai demokrasi kan. Buat pilihan raya yang bebas, semua orang akhirnya boleh bertanding, dan antara yang mendapat sokongan yang kuat dalam proses demokrasi selepas Revolusi Tahrir ni ialah Parti Al-Hurriyah wal Adalah ataupun Freedom and Justice Party yang ditubuhkan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikhwanul Muslimin ni memang satu badan yang ada ramai pengikut dia. Jadi bila mereka berkempen, calon mereka tu kuat dapat dokongan, selain daripada juga calon daripada Salafi, dan juga adalah calon-calon lain daripada bekas parti-parti yang merupakan parti kepada Hosni Mubarak sendiri. Jadi orang Mesir menggambarkan start daripada 2011 tu, kemudian kemenangan Presiden Dr. Mohamed Mursi, satu-satunya presiden yang bukan daripada kalangan tentera semenjak zaman Sadat dulu satu-satunya presiden yang bukan daripada kalangan tentera, dan dipilih daripada pilihan raya yang bebas. Menang pada tahun 2012. Presiden Mursi naik pada tahun 2012. Tapi pada tahun 2013 akhirnya Presiden Dr. Mohamed Mursi digulingkan, juga melalui cerita yang sama macam Revolusi Tahrir tu, dinamakan sebagai dia tak panggil inkilab, tapi kebanyakan orang menggelarnya sebagai inkilab ataupun kudeta, penggulingan kepada presiden. Mereka berkumpul ramai-ramai di istana presiden, di Tahrir dan sebagainya, kerana mengatakan Presiden Mursi ini presiden yang tidak lagi ada legitimasi dan tidak diingini oleh rakyat. So itulah yang menjadi sebab naiklah Presiden As-Sisi yang sehingga ke hari ini, yang asalnya As-Sisi ni adalah merupakan seorang general, salah seorang pemimpin dalam tentera Mesir. So itu cerita 28 Januari 2011 dan pengalaman saya secara peribadi. Dan kemudiannya 2 tahun selepas itu, kami sebagai pelajar Malaysia yang duduk di Mesir melihat episod-episod yang sangat banyak yang penuh dengan syarat dengan pengajaran kepada kita orang-orang di Malaysia. Saya sebut sini 2 pengajaran besar je lah. Yang pertama, demokrasi ni sebenarnya satu sistem yang kita tahu dia punya champion dia punya owner dia ialah kuasa-kuasa besar dari barat, especially US. US digambarkan sebagai orang yang mengeksport demokrasi. Jadi sebenarnya bila berlaku penggulingan Presiden Dr. Mohamed Mursi, bila berlakunya penggulingan Dr. Mohamed Mursi, US tidak masuk campur. Bahkan yang saya faham ketika itu, banyak orang yang kumpul untuk menggulingkan Dr. Mohamed Mursi ni pada tahun 2013 ialah orang-orang yang mendapat tajaan, mendapat dana juga daripada agensi-agensi yang mengatakan bahawa mereka ini menyokong demokrasi. So bukanlah akhirnya melantik presiden baru melalui pilihan raya pun. Yang dilantik oleh pilihan raya tu digulingkan, tapi yang naik tu yang tidak melalui pilihan raya, iaitu As-Sisi, akhirnya disokong.
Jadi demokrasi ini sebenarnya satu sistem yang dieksport oleh mereka tapi sendiri tidak digunakan oleh mereka jika tidak menguntungkan mereka. Bila berlakunya demokrasi di Mesir selepas Revolusi Tahrir dan itu tidak dilihat menguntungkan kuasa-kuasa barat, kuasa-kuasa luar, akhirnya demokrasi itu sendiri mereka jahanamkan. Kan, yang penting kuasa mereka, interest mereka di Mesir terjaga. Jadi ini satu benda yang kita kena faham orang di Malaysia. Jangan kita anggap sistem demokrasi ini ialah sistem yang memang perlu diimani dan orang-orang barat tu mengimani sistem ini dengan sebenar-benar imannya, sebenar-benar percayanya bahawa sistem ni sistem yang betul, yang paling baik dan sebagainya. In the end, it's just an illusion. Satu alat bagi mereka yang mereka guna untuk mencapai kuasa. Kalau tak dapat kuasa dengan sistem ini, mereka tak kisah sebenarnya pun apa sistem yang nak digunakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, walaupun memang arus demokrasi, arus tuntutan, arus permintaan demokrasi daripada rakyat itu kuat, dan akhirnya Presiden Mohamed Morsi yang menang dalam pilihan raya itu naik melalui jalan demokrasi, tetapi rupa-rupanya bila dia nak memerintah, dia tak boleh nak buat banyak keputusan. Barulah kita faham kat situ, rupa-rupanya kuasa sebenar bukanlah sepenuhnya datang daripada peti undi. Kuasa sokongan daripada peti undi, walaupun Dr. Mohamed Morsi ni menang besar, kuasa sebenar daripada itu tidak boleh merangkumi, ataupun kuasa daripada peti undi ni sebenarnya tak cukup untuk mengawal keseluruhan perjalanan negara. Ada kuasa ekonomi, ada kuasa ketenteraan, ada kuasa media dan sebagainya. Mohamed Morsi naik je, kan, berbelas-belas stesen ditubuhkan, stesen TV ditubuhkan, dan setiap malam ada talk show untuk bash, untuk hentam Dr. Morsi ni. Siapa yang create semua stesen ni? Kapitalis dan juga tycoon-tycoon besar di Mesir. Salah seorangnya ialah Naguib Sawiris, kan, yang masa berlakunya revolusi tu dia lari tu dah, dia pergi dekat Dubai ke UAE, tak silap saya. Tentera yang menggulingkan Dr. Mohamed Morsi, walaupun Dr. Mohamed Morsi ni presiden, tetapi rupa-rupanya tentera tu sendiri dia tidak dapat pegang. Jadi ini mengajar kepada kita bahawa kuasa bukan hanya ada pada peti undi. Memang rakyat sokong, memang peti undi, dalam undi ramai yang menyokong dia. Tapi ada lagi noktah-noktah, titik-titik kuasa lain yang tidak dapat dikawal, yang akhirnya menyebabkan yang lain ni dominan dan mengatasi kuasa yang datang daripada peti undi, kalaulah itu boleh dikatakan kuasa. So ini dua pengajaran besar yang saya lihat dan saya saksikan selepas satu tempoh saya duduk di Mesir setelah berlakunya Revolusi Tahrir. Jadi ini dua pengajaran penting yang kita orang di Malaysia kena ambil pengajaran. Kita tak nak perkara macam ini juga berlaku kepada kita, khususnya orang Islam di Malaysia. Jangan tertipu dengan ilusi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.